Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Tadabbur Center bersama dengan saya untuk kita berbicara berkenaan surah Al-Fatihah. Pada 2 minggu yang sebelum ini kita berbicara soal ayat yang berkaitan dengan ayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi pada kali ini kita akan berbicara mengenai ayat yang kelima, di mana Allah Ta'ala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini merupakan satu ayat yang sangat penting kepada umat Islam kerana ia melibatkan bagaimana kita melihat Allah itu sebagai Tuhan yang mencipta dan juga mentadbir alam ini dengan penuh keadilan. Jadi terdapat beberapa persoalan ataupun perkara yang boleh kita bincangkan pada ayat ini. Terdapat beberapa elemen yang penting yang perlu kita lihat di sini, yang perlu kita teliti, kita amati, di mana ayat ini mempunyai dua fasa yang boleh kita pecahkan kepada dua. Yang pertama, Iyyaka na'budu, dan yang kedua adalah Iyyaka nasta'in. Jadi persoalan di sini, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan na'budu berbanding nasta'in. Jadi didatangkan na'budu terlebih dahulu, kemudian Allah Ta'ala menyebut nasta'in. Didahulukan na'budu, nasta'in ini, kenapa dia didahulukan ke atas iyyaka? Maksudnya didatangkan iyyaka, kemudian datang perkataan na'budu dan juga nasta'in. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini terdapat maksud takhsis. Apakah yang dimaksudkan dengan takhsis? Takhsis maksudnya kita hanya menyatakan di sini bahawa kita hanya menyembah ataupun beribadah kepada Allah sahaja. Manakala hanya kepada Allah sahaja kita memohon pertolongan. Sebab itu tidak sah sesuatu ibadah yang dilakukan kerana selain Allah. Begitu juga pertolongan yang kita minta kepada selain daripada Allah. Saya akan bicara berkenaan perbezaan di antara al-isti'anah dan juga al-mu'awanah. Terdapat perbezaan di situ, saya akan maklumkan dan kita bincangkan selepas ini. Jadi kenapa didahulukan iyyaka ke atas na'budu, dan kemudian Allah Ta'ala menyebutkan iyyaka nasta'in, dan menunjukkan makna takhsis, mengkhususkan bahawa yang kita sembah itu ataupun yang kita beribadah itu hanya kepada Allah, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak menyebutkan, ataupun dalam ayat Quran itu tidak menyebutkan na'buduka wa nasta'inuka. Terdapat perbezaan di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berbanding na'buduka wa nasta'inuka. Kenapa? Bila mana kita menyebutkan na'buduka, ini bermaksud kita tidak menafikan ibadah kepada selain Allah. Jadi iyyaka na'budu, kita merujuk bahawa yang kita beribadah itu hanya kepada Allah. Tapi kalau tidak dimasukkan perkataan iyyaka di hadapannya, ia membawa maksud kita tidak menafikan ibadah kepada selain Allah. Begitu juga bila mana kita menyebut nasta'inuka tanpa menyatakan perkataan iyyaka di hadapannya, ini menunjukkan bahawa permohonan pertolongan itu boleh jadi kepada selain Allah. Saya bagi contoh dalam bahasa Arab yang mudah untuk kita faham. Sebagai contohnya, saya kata akramtuka. Yang pertama. Ayat yang kedua, iyyaka akramtuka. Yang pertama, akramtuka, saya memuliakan kamu. Tapi kalau saya katakan iyyaka
akramtuka, hanya kepada kamu saja yang saya muliakan. Maksudnya saya hanya memuliakan kamu. Jadi terdapat perbezaan dalam penggunaan dalam bahasa Arab sendiri, dan penggunaan ini membawa maksud. Allah Ta'ala tidak menggunakan satu perkataan itu tanpa ada maksud. Walaupun satu huruf yang berbeza pada perkataan-perkataan yang lain, dia membawa maksud yang tersendiri, dan maksud ini boleh kita ketahui dengan merujuk kepada kitab tafsir dan juga perbahasan para ulama berkenaan suatu huruf ataupun perkataan yang ditambah ataupun diletakkan pada sesuatu ayat. Yang keduanya, persoalan kenapa Allah Ta'ala ulang perkataan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak disebutkan iyyaka na'budu wa nasta'in? Jadi persoalan di sini, kenapa iyyaka diulang sebanyak 2 kali? Baik, seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, bila mana dimasukkan iyyaka sebelum perkataan na'budu dan juga nasta'in, ia membawa maksud pengkhususan. Oleh yang demikian, sekiranya kita mengatakan iyyaka na'budu pada bahagian yang pertama, part yang pertama, kita mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi pada part yang ketiga, apabila tidak dimasukkan iyyaka, ia membawa maksud tidak ada pengkhususan kepada permohonan pertolongan tersebut. Jadi di sini kita hanya menyatakan bahawa kita memohon pertolongan, tapi kita tidak maklumkan kepada siapakah kita memohon pertolongan. Sebab itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lebih kuat berbanding iyyaka na'budu wa nasta'in. Perbezaan yang jelas di antara kedua-duanya. Kenapa dimasukkan iyyaka, kenapa diulang iyyaka pada perkataan na'budu dan juga nasta'in. Sebagai contoh yang lain, saya boleh nyatakan dalam konteks bahasa Arab. Contohnya saya katakan iyyaka uhibbu wa iyyaka akhafu. Berbanding kalau saya katakan iyyaka uhibbu wa akhafu. Iyyaka uhibbu, hanya kepada kamu saya cinta. Iyyaka akhafu, hanya kepada kamu saya takut. Tapi kalau saya sebut iyyaka uhibbu wa akhafu, saya khususkan cinta itu kepada seseorang, tetapi khauf itu saya tidak khususkan kepada sesiapa. Jadi perbezaan ini memberikan satu makna bagaimana kita nak memahami sesuatu ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ayat Allah sangat indah, dan Allah nyatakan, letakkan satu perkataan itu bukannya secara sembrono, tapi ia membawa maksud yang tersendiri yang memerlukan kepada kita untuk menghayati dan juga mendalami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan yang seterusnya, kenapa perbuatan al-isti'anah, nasta'in itu tidak dikaitkan dengan sesuatu? Maksudnya di sini, apakah pertolongan, bentuk pertolongan yang kita inginkan? Kenapa tidak dinyatakan di sini? Kenapa Allah Ta'ala tak mengatakan nasta'inu ala kada wa kada, ala sabil misal? Ataupun kita kata nasta'inu ala al-ibadah, kami memohon pertolongan untuk melakukan ibadah, masalan. Ataupun kita katakan nasta'inu ala ta'ah, kami memohon pertolongan untuk taat. Nasta'inu ala talabi rizq, kami memohon pertolongan untuk mendapatkan rezeki. Nasta'inu ala nasri ala al-a'da'i, kami memohon pertolongan untuk mengatasi musuh. Nasta'inu ala ay yuyassira lahu umur, ataupun kita katakan kami memohon pertolongan supaya Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita, ataupun kita mohon pertolongan kerana supaya Allah dapat menunaikan hajat yang kita inginkan. Jadi persoalannya, kenapa tidak dikhususkan bentuk pertolongan di sini? Jawapannya adalah apa saja yang boleh mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri, kepada umat, kepada masyarakat, maka mintalah apa saja,
mintalah pertolongan daripada Allah bagi memohon ataupun mendapatkan sesuatu pertolongan yang beri manfaat kepada semua, dan pertolongan ini bersifat mutlak dan tidak khususkan kepada pertolongan tertentu. Jadi Allah Ta'ala itu maha luas, maha pemberi rezeki. Jadi mintalah apa saja kepada Allah Ta'ala dan pastikan apa yang kita minta itu memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada umat secara umumnya. Jadi pertolongan ini perlu kita jadikan sebagai satu amalan dalam hidup kita. Sebab kita selalu berhadapan dengan kehidupan yang senang dan kadang-kala kita berhadapan dengan kehidupan yang susah. Cuma kehidupan ini bukan soal senang atau susah. Tetapi sejauh manakah kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang itu susah, tetapi apabila Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita, maka seorang itu menjadi kuat dan dia boleh berhadapan dengan apa jua cabaran dan kesusahan dengan tenang. Berbanding kemungkinan ada orang yang kelihatan senang tetapi dia menemui jalan buntu dalam kehidupannya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita melalui jalan buntu dalam kehidupan kita, cuba semak balik tahap keikhlasan kita. Kemungkinan terdapat calar pada ikhlasnya kita melakukan sesuatu perkara. Jadi apabila keikhlasan telah tercalar, maka ini memberikan kesan kepada jalan yang kita lalui. Sebab itu, cuba semak kembali muhasabah diri sendiri, sejauh manakah kita melakukan sesuatu perkara itu dengan penuh keikhlasan ataupun tidak. Maka luruskanlah kembali, tuluskanlah kembali niat kita melakukan sesuatu perkara itu, terutamanya melibatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan satu talian hayat yang perlu kita sambungkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibarat wayar yang putus, apabila ia tersambung kembali, maka kipas yang rosak akan kembali berpusing, TV yang tidak menyala akan kembali membuatkan kita dapat menonton rancangan. Apa lagi? Aircon yang dulunya panas, rosak sebab panas. Panas menyebabkan panas, kembali memberikan kedinginan. Begitu juga kipas, lampu yang tidak menyala kembali memberikan sinar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hati yang bersambung kepada Allah Subhanahu Ta'ala itu melalui wayar keikhlasan akan menjadikan diri kita lebih tenang dan akan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, perlu bezakan di antara al-isti'anah dan juga al-mu'awanah. So, pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan perkataan nasta'in, daripada ista'ana yasta'inu. Okey, nasta'inu. Nasta'in ini merujuk kepada pertolongan ataupun permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita berbicara, kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kita sebut pertolongan, kemungkinan kita gambarkan juga pertolongan kita kepada manusia. Jadi dalam istilah bahasa Arab, selain al-isti'anah, terdapat satu istilah lagi yang dikatakan sebagai al-mu'awanah. Jadi kalau al-isti'anah kita khususkan kepada pertolongan ataupun permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, al-mu'awanah itu merujuk kepada membantu di antara manusia. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
berbantulah kamu pada perkara kebaikan, dan janganlah sekali-kali kamu berbantu kepada perkara ada dosa dan juga permusuhan. Jadi kalau kita kata seorang doktor yang memberikan bantuan kepada orang sakit, itu istilahnya al-mu'awanah, bukannya al-isti'anah. Seorang guru yang membantu anak muridnya untuk memahami sesuatu pelajaran juga kita namakan sebagai al-mu'awanah, bukannya al-isti'anah. Walaupun begitu, konsep al-mu'awanah ini juga membawa kepada pemahaman perkataan al-isti'anah. Sebab al-mu'awanah ini merupakan anjuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ia merupakan anjuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan juga bahawa itu adalah perintah Allah yang perlu kita ikut. Bila kita melaksanakan perintah Allah ini, Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Jadi ada kaitan yang sangat rapat di antara perkataan al-mu'awanah dan juga al-isti'anah. Persoalan yang seterusnya, kenapa perbuatan beribadah dan memohon pertolongan itu didatangkan dalam bentuk jamak? Kita sebut apa? Na'budu. Nun di situ menunjukkan kepada kami. Begitu juga nasta'in. Persoalannya, kenapa Allah Ta'ala gunakan na'budu dan juga nasta'in dalam bentuk jamak, plural? Jawapan yang pertama, sebab nak menunjukkan bahawa kepentingan kepada seorang Islam untuk berinteraksi dengan masyarakat secara berjamaah. Sebab Islam itu adalah agama yang mementingkan individu dan juga jemaah, iaitu umat secara keseluruhannya. Sebab itulah kita digalakkan untuk solat berjemaah, kerana solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian. Dan begitu juga masjid itu adalah satu simbol perpaduan, satu simbol kesatuan. Di mana bila mana kita menunaikan solat secara berjemaah di masjid, jadi di sini dapat melihat kesatuan, keutuhan ukhuwah antara masyarakat Muslim. Walaupun begitu, keredaan Allah itu bukan sekadar kita berada di masjid. Keredaan Allah juga berada di rumah sakit, sebagai contoh di hospital. Keredaan Allah juga ada di rumah anak-anak yatim. Keredaan Allah juga ada di rumah orang miskin. Begitu juga keredaan Allah ada di rumah orang-orang tua. Nak menunjukkan di sini, Allah Ta'ala tidak menuntut kita menjadi seorang abid, sebab kita sebutkan perkataan na'budu yang plastik. Apa maksud plastik di sini? Kita kuat beribadah, tapi sikap kita adalah individualistik dan mementingkan materialistik. Kita tidak mementingkan dari sudut masyarakat kita. Kita tidak mementingkan kesusahan orang lain. Kita tidak melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh seseorang yang tidak mempunyai rumah, sebagai contohnya, yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Jadi, jemaah merupakan satu dimensi yang perlu kita lihat, bergerak melalui masyarakat supaya idea-idea yang digarapkan untuk menyebarkan Islam ini akan lebih banyak, lebih luas. Dan kita nak mendidik diri kita apabila kita membaca ayat ini, supaya kita tidak menjadi seorang yang individualistik, hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan masyarakat di sekeliling. Jadi digunakan nun di situ nak menunjukkan bahawa Islam itu amat menitik beratkan tentang soal perpaduan dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Saya suka memetik kata Ar-Razi yang meninggal pada tahun 606 Hijrah di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Dia mengatakan bahawa innal murada min hadhihi nuni nunul jam'i wa huwa tanbihun ala anna al-awla bil insani ay yuaddi as-salata bil jam'ah. Apa katanya? Dia kata yang dimaksudkan dengan nun di sini, iaitu nunul jama' di sini, adalah sebagai peringatan
bahawa yang lebih aula bagi seorang manusia itu adalah menunaikan solatnya secara berjamaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, lakukanlah sesuatu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Lakukanlah sesuatu untuk manfaat diri kita dan juga masyarakat yang berada di sekeliling kita. Jadi jadilah orang yang sentiasa memberikan manfaat kepada manusia yang lain, dan jangan jadi diri orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sahaja. Sebab itu disebutkan na'budu, tidak disebutkan a'budu. Alif, kalau saya sebut a'budu, maksudnya saya beribadat. Kenapa tidak disebutkan a'budu tapi Allah Ta'ala menyebutkan na'budu? Kerana kalau kita sebut a'budu, ia merujuk kepada ibadah diri kita sendiri dan tidak merujuk kepada ibadah orang lain yang dilakukan. Maksudnya kita sebut ibadah kita sajalah. Maksudnya orang lain seolah-olah tidak apa? Tidak melakukan ibadah. Itu yang pertama. Kenapa digunakan nun? Nak menunjukkan bahawa ibadah itu merupakan ibadah yang kita lakukan dan juga orang lain. Kemudian nak menunjukkan bahawa kita ini makhluk yang lemah. Manusia ini makhluk yang lemah. Jadi apabila bersendirian sebagai makhluk yang banyak melakukan dosa, kita rasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi apabila digunakan na'budu ini menunjukkan apa? Permintaan secara kolaboratif, menunjukkan bahawa kami ni ya Allah makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Sekiranya aku berseorangan ya Allah, aku ini tiada apa-apa di hadapan-Mu. Jadi kita gunakan na'budu ini nak sebagai tanda rasa malu untuk kita mohon seorang-seorang kepada Allah. Jadi digunakan na'budu nasta'in ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kita memohon kepada Allah Ta'ala sebagai lafaz tawaduk kita sebagai hamba-Nya. Seterusnya, kenapa digandingkan na'budu dengan nasta'in? Kenapa Allah Ta'ala pilih na'budu, selepas itu nasta'in? Kenapa Allah Ta'ala tidak pilih na'budu ataupun nad'u? Na'budu, apa lagi? Na'malu masalah. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan na'budu dan juga nasta'in? Antara jawapannya adalah, yang pertama, manusia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam kehidupan ini, setiap amalan, setiap pekerjaan yang diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah. Jadi Allah Ta'ala gantingkan perkataan nasta'in di sini nak menunjukkan kita ini tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu ibadah itu kecuali kita mendapat bantuan dan juga pertolongan daripada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu ada konsep tawakal dalam diri kita. Cuma tawakal ni perlu difahami dalam erti kata yang sebenar. Sebab tawakal konsepnya atau sifatnya adalah dinamik dan juga produktif. Tawakal bukan sifatnya reaktif dan juga pasif. Ada orang yang memahami konsep tawakal ini dalam erti kata yang tidak betul. Dia kata tak apalah, Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki. Aku tak kerja pun tak apalah. Jadi aku duduk di masjid, aku sekadar berdoa, insya-Allah Allah Taala akan berikan rezeki. Kalau ulat dalam batu pun boleh hidup, apatah lagi manusia. Jadi dalam memahami isu ini terdapat beberapa golongan. Yang pertamanya adalah golongan yang berserah kepada Allah Ta'ala tanpa usaha. So apa-apa hanya berdoa tapi tidak berusaha. Yang kedua, orang yang berusaha tetapi tidak berserah kepada Allah. Dia kata semua yang aku buat ni, rezeki yang datang ni, yang aku dapat ini sebab apa? Sebab aku yang berusaha. Dan yang ketiga, kita nak jadi golongan yang seperti ini, iaitu kita berusaha dan selepas itu kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang sekali lagi, terdapat tiga golongan. Yang pertama, golongan yang berserah tapi tak berusaha.
Yang kedua, golongan yang berusaha tapi tidak berserah. Dan yang ketiga, apa yang kita nak jadi adalah golongan yang berusaha bersungguh-sungguh kemudian berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga, kenapa Allah Ta'ala gantikan perkataan na'budu dan juga nasta'in, nak menunjukkan bahawa manusia ini menanggung beban yang sangat berat, terutamanya dalam melakukan ibadah. Jadi sekiranya Allah tidak tolong, maka sukarlah untuk kita melaksanakan ibadah. Sebagai satu contoh yang sangat mudah, Qiyamul Lail. Sesuatu yang mudah untuk kita sebutkan di bibir, tapi sukar untuk kita laksanakan secara praktikal. Jadi mohon pertolongan daripada Allah SWT supaya, ya Allah, aku ingin melakukan ibadat malam kepadamu, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan untuk aku melaksanakan, untuk aku bangkit, untuk aku bersujud kepadamu, ya Allah. Aku ini hamba yang selalu melakukan dosa. Aku melakukan dosa, bertaubat, kemudian aku mengulangi dosa yang sama. Jadi mohonlah pertolongan daripada Allah SWT untuk kita melaksanakan ibadat-ibadat yang wajib, begitu juga ibadat-ibadat yang sunat, untuk menampung ibadat-ibadat wajib yang terdapat kekurangan padanya. Kemudian, memohon pertolongan dari Allah itu adalah ubat kepada penyakit sombong dan juga bongkak. Jadi, seorang yang minta tolong dengan seseorang itu pasti menunjukkan bahawa dia ada kekurangan dan dia tidak mampukan melakukan atau mendapatkan apa yang dia nak. Sebagai contoh, saya tidak ada kepakaran dalam bidang teknologi sebagai contohnya. Jadi apabila saya nak membuat sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, saya memohon bantuan kepada orang lain. Sebab apa? Sebab saya tidak ada kepakaran, saya lemah dari sudut teknologi. Jadi saya meminta bantuan orang lain untuk menjayakan apa yang ingin saya capai. Di sini bila kita memohon pertolongan, kita telah mengakui kepada diri kita bahawa kita ini lemah dalam bidang tersebut dan kita perlukan bantuan daripada orang lain. Begitu juga apabila kita berinteraksi dengan Allah SWT, rasakan bahawa kita ini sangat lemah, kita ini sangat hina, kita banyak melakukan kesilapan, kita banyak melakukan dosa. Kita minta Allah Ta'ala supaya membantu kita untuk keluar daripada jalan hitam ini, untuk keluar supaya dapat membersihkan diri dari kekotoran yang sering kita lakukan. Mohonlah pertolongan daripada Allah, kerana dengan memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dan juga menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Persoalan yang seterusnya, kenapa didahulukan perkataan na'budu ke atas nasta'in? Kenapa Allah Ta'ala tak menggunakan nasta'in terlebih dahulu, kemudian na'budu? Terdapat beberapa jawapan yang boleh kita lihat dan kita kaji. Yang pertama, ibadah itu merupakan sebab penciptaan manusia. Apa Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak ciptakan jin dan juga manusia itu kecuali untuk beribadat. Jadi, kenapa kita diciptakan di atas muka bumi? Kerana itulah sebab utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, ibadah itu merupakan matlamat penciptaan. Ibadah merupakan matlamat penciptaan. Manakala al-isti'anah, memohon pertolongan, itu adalah wasilah ataupun cara untuk kita merealisasikan matlamat yang kita ingin capai. Jadi ibadah adalah matlamat, al-isti'anah itu adalah wasilah untuk kita sampai kepada matlamat tersebut. Sebab itu didahulukan perkataan na'budu berbanding nasta'in. Seterusnya, ibadah itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala berhak untuk disembah sebab Allah Ta'ala menjadikan kita dan dia juga mentadbir segala apa yang ada di atas muka bumi. Ini termasuklah kita.
manakala permohonan pertolongan itu merupakan keperluan manusia. Tanpa Allah, siapalah kita? Tanpa Allah, bagaimana untuk kita hidup di atas muka bumi ini? Tanpa Allah, kita ini merupakan makhluk yang tidak ada apa-apa. Tanpa Allah, kita akan tersesat. Tanpa Allah, kita akan terjerumus ke dalam jalan yang telah disediakan oleh iblis dan juga syaitan. Dan tanpa Allah juga, kita tidak akan berjaya sama di dunia ataupun akhirat. Seterusnya, kenapa didahulukan na'budu ke atas nasta'in? Kerana ibadah itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Maliki yaumiddin. Seseorang yang melakukan ibadah pasti ada balasannya. Balasannya di mana? Di yaumiddin, pada hari perhitungan nanti, pada hari kiamat, pada hari manusia dihisap. Maka na'budu ini punya kaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Bila mana seorang melakukan ibadah, pasti ada pembalasannya, sama ada dia mendapat balasan yang baik, syurga, ataupun balasan yang tidak baik, ataupun balasan yang buruk, iaitu neraka. Manakala al-isti'anah pula punya kaitan dengan ayat yang selepasnya, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Bila mana kita menyebut iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Lalu kita tangkap tangan, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami dalam bentuk apa? As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sebab itu didahulukan perkataan na'budu, sebab ibadah itu merupakan matlamat, manakala al-isti'anah itu merupakan wasilah, dan wasilah itu dalam bentuk permohonan pertolongan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian na'budu juga merujuk kepada hak Allah yang selayaknya dipuji, manakala iyyaka nasta'in merujuk kepada tanggungjawab seorang hamba. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nanti cuba buka mushaf, cuba tengok pada surah Al-Fatihah. Kita akan mendapati perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berada di tengah-tengah di antara ayat yang sebelumnya dan juga ayat yang selepasnya. Iyyaka na'budu, ibadah ini merujuk kepada ayat yang sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bila mana kita menyebut hanya kepada engkau lah kami sembah, maka selayaknya pujian itu diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segmen yang pertama mengkhususkan tentang nama dan juga sifat Allah. Sebab itu disebutkan iyyaka na'budu, merujuk kepada ayat sebelumnya. Manakala iyyaka nasta'in merujuk kepada manusia itu sendiri, sifat manusia yang lemah, memerlukan pertolongan. Dan bagaimana kita memohon pertolongan? Kita mohon pertolongan melalui doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan, subhanallah, ayat ini sangat indah, sangat luar biasa, di mana fasa pertama iaitu ayat yang kelima yang disebutkan iyyaka na'budu merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, manakala iyyaka nasta'in merujuk kepada ayat yang selepasnya. Subhanallah, Al-Quran itu sangat indah. Bukan sekadar sebuah kitab yang kita baca, tapi kita baca sebuah kitab yang mempunyai mukjizat untuk kita kaji, teliti dan kita amalkan dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila menyebut tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, sebagai manusia, kita yakin bahawa tidak ada manusia yang mampu untuk mencapai tahap sifar dosa. Semua kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dosa itu merupakan sesuatu yang kotor, sesuatu yang jijik,
sesuatu yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insan yang berdosa tidak layak untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu untuk mencari jalan keluar, tuan-tuan dan puan sekalian, kadang-kadang kita confused, kita rasa buntu macam mana nak cari jalan keluar. Bila mana kita berhadapan dengan kesusahan, kita rasa buntu untuk mencari jalan keluar. Antaranya adalah yang pertama, seperti yang saya sebutkan sebelum ni, kita kena muhasabah diri kita. Di manakah tahap keikhlasan apabila kita melakukan sesuatu ibadat? Yang kedua, cari jalan keluar dengan bertaubat kepada Allah SWT. Jadi dosa yang kita lakukan ini, seringlah lazimkanlah diri untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah SWT. Kita ini bukan makhluk yang sempurna, sentiasa melakukan kesalahan dan juga kesilapan. Perbaharuilah taubat dalam setiap solat yang kita tunaikan. Dan perbanyakkanlah ibadat kerana ini merupakan asbab, antara asbab kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ibadah yang ikhlas ini akan membawa kita kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kesemua yang saya sebutkan berkaitan dengan kenapa didahulukan perkataan na'budu ke atas nasta'in, nak menunjukkan bahawa Allah itu merupakan Tuhan yang selayak-layaknya disembah, dan juga untuk tempat kita melakukan ibadah, dan juga sebagai tempat untuk kita memohon pertolongan darinya. Perbanyakkanlah melakukan ibadah, sentiasalah mohon pertolongan daripada Allah SWT. InsyaAllah kita akan menemui jalan keluar yang kita cari selama ini. Jadi sebagai kesimpulan bagi sesi kita pada kali ini, yang pertamanya adalah ibadah dan permohonan pertolongan itu adalah khusus kepada Allah. Yang kedua, permohonan pertolongan kepada Allah bersifat mutlak. Maksudnya, mohonlah apa saja kepada Allah Ta'ala supaya ia memberikan faedah kepada diri kita dan juga kepada orang yang lain. Yang ketiga, nak menunjukkan di sini bahawa kepentingan kita mengambil berat tentang masyarakat berbanding dengan mementingkan diri kita sendiri. Dan ingatlah yang terakhir, setiap ibadah yang ingin kita lakukan itu dapatkanlah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekadar ini sahaja untuk slot pada kali ini. InsyaAllah pada slot yang seterusnya kita akan berbicara dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Teruskan like dan juga share laman Tadabbur Center. Seperti yang saya ulang sebelum ni, kami tidak mengejar like dan juga share, tapi apa yang kami mahukan adalah mesej Al-Quran ini sampai kepada seramai orang yang boleh. Kami juga mempunyai Instagram, boleh lihat di Instagram Tadabbur Center. Begitu juga boleh melihat video-video yang telah dirakam di laman web kami, iaitu www.tadabburcenter.com. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.